Saya sambung lagi apa cabaran dan pengalaman yang saya lalui di Sekolah Kebangsaan Kenang-Kenangan, Telupit Sabah, Sekolah Pedalaman 3. Assalamualaikum, selamat datang kepada anda semua yang menonton. Terima kasih kerana anda memberikan feedback. Saya akan buat satu video yang lebih berkualiti untuk perkongsian pengalaman-pengalaman saya. Okey, kita terus sambung daripada video yang sebelum ni, pengalaman di sekolah pedalaman. Pengalaman seterusnya yang pernah saya lalui adalah saya pernah terjumpa dengan kumpulan haiwan-haiwan liar. Antaranya, masa first saya masuk ke dalam sekolah tu, saya nampak satu signboard ditulis berhati-hati haiwan liar. Masa tu ada gambar gajah, ada gambar seladang, macam-macam haiwan. Masa tu rasa takut sebab kita tak pernah jumpa haiwan ni secara live, melainkan kat zoo pun ada pagar kan. So ini kita nak tengok live, kita tengah jalan nak pergi jumpa. So macam-macam pengalaman, macam-macam perasaan, tapi rasa excited nak tengok depan-depan kan. Okey, so pernah terjumpa dengan satu grup gajah yang lalu di dalam hutan. So apa tips yang orang kampung dan juga cikgu-cikgu lama bagi? Apabila kita jumpa dengan grup gajah, kita jangan takutkan dia, kita jangan beri dia rasa terancam. So kita berhenti jauh daripada dia, jangan bunyikan horn, jangan kita tekan pedal minyak untuk bunyikan kereta tu, jangan. Kita hanya standby sahaja, masuk gear ataupun standby sekiranya gajah tu datang. Tapi jangan buat dia rasa terancam. So biar dia jalan satu grup, habis baru kita sambung jalan. Haiwan yang kedua adalah ular sawa. Yang ini sebab ada seorang ustaz yang tinggal sekali dengan kami, dia membela ayam kampung. Ayam kampung ni sebagai hiburan lah dekat sana, sunyi, tak ada apa. Jadi ayam ni berkokok. Jadi itulah hiburan yang ada di pedalaman. So dia membela ayam kampung. Ada satu malam saya tengah makan dengan dia. Tengah makan, tiba-tiba ayam dia berbunyi. And then dia kata, tak, ada dua benda je. Kalau tak ular, pencuri. Saya tanya, kenapa ustaz tahu ini adalah ular? Dia kata ayam akan mengeluarkan bunyi yang lain kalau dia terancam. So daripada situ kita tahu yang ayam ni pun ada memberikan hint kalau dia terancam. So pagi tu bila kita turun, memang ayam tu memang ada ular sawa kat dalam tu, dia dah makan ayam pun. Dan kita panggil orang kampung ikat, ambil tali dan bawa keluar ular tu. Ular tu pernah masuk sebanyak 2 kali. Ular yang lain lah kan, sebanyak 2 kali pernah berlaku. So benda ni mainan orang kampung lah, ular sawa ni. Orang kampung dah biasa dah benda-benda ni. Haiwan yang ketiga saya pernah jumpa adalah babi hutan. Tapi babi hutan ni, masa tu saya nak masuk maghrib, masuk ke sekolah tu maghrib, ada anak-anak babi hutan cross, beratur elok, cantik, tersusun. So kita tunggu bagi dia habis melintas. Bila dah habis, last kali adalah seekor babi hutan yang besar, tinggi dia sama dengan tinggi kereta kembara sebelah atas, tingkap atas. Bila dia lalu tu, kepala dia lebih kurang je yang kepala dia. Lebih kurang je mata macam ni. Bila dia lalu, and then dia terus masuk dalam hutan. So babi hutan tu setinggi kereta kembara. Saya pernah jumpa. Oh, memang besar. Cabaran seterusnya adalah tak ada line telefon. Kita terputus dengan dunia luar. Kita terputus dengan saudara mara, dengan family. Kita tak dapat apa-apa info tentang sebarang emergency. Contohnya cikgu lama pernah cerita, ada sekolah yang tak tahu pada tahun 2013 ada kes tanduo di Lahad Datu sebab diorang tak dapat info. So diorang duduk di pedalaman. So bila diorang keluar ke bandar, baru diorang tahu yang kes tanduo tu dah habis, dah selesai. So apa yang kita nak buat? Tak ada internet, tak ada line, tak ada nak layan Facebook, YouTube. Apa yang kita buat? Kita libatkan diri dengan aktiviti orang kampung. Kita ikut dia pergi mancing. Sebab ikan kat sana besar-besar, fresh, ikan-ikan sungai. Kita ikut dia masuk hutan. Dan antara yang terkenal kat sana adalah pokok durian merah. Sempat saya tengok macam mana cara dia pergi ambil dan panjat pokok durian merah, ambil buah durian merah. Dan saya dapat rasa sendiri pengalaman tu. Sama dengan orang kampung, masuk kebun orang kampung, makan buah durian, masuk hutan, lalu sungai Kinabatangan. Itulah aktiviti yang kita boleh buat di kampung. Kita merasai kehidupan kampung. Dan yang seterusnya, pengalaman mengajar adalah kita serba kekurangan berbanding di bandar. Di bandar kita ada internet, kita ada kemudahan-kemudahan lain, tapi di pedalaman kita kekurangan. Guru besar saya pernah berpesan masa kat sana, dia kata cikgu dari bandar,
kita kat sini serba kekurangan. Cikgu jangan buat lebih daripada kemampuan cikgu, nanti cikgu akan tekanan dan stres di sini. So saya pun memang pada awalnya kita excited lah, kita baru masuk kan, nak buat macam-macam. Tapi bila kita tengok kekurangan, kita kena adapt, kita kena masuk dengan situasi sebenar. Kita hanya mengajar mengikut kemampuan kita. Tapi masa tu saya mengajar kemahiran hidup dan RBT. Yang pernah kita buat adalah kita pernah buat projek kayu, kita buat tabung, and then kita pernah buat program subjek masakan, kita buat sandwich. Dia orang sangat seronok. And then kita pernah buat memasang kit model kereta kan, dia orang sangat seronok. And then program lain yang kita buat adalah program perjumpaan ibu bapa. Masa tu ada lagi program Linus. So kita jumpa ibu bapa, kita bagi kepada murid carta untuk membaca di rumah, tampal di dinding-dinding di rumah. Itulah antara aktiviti-aktiviti dan cabaran yang kita pernah buat di pedalaman. Itulah sikit sebanyak perkongsian pengalaman dan cabaran yang saya lalui sepanjang 3 tahun di SK Kenang-Kenangan. Dan pengalaman ni sebenarnya tak semua orang dapat rasa, tak semua orang dapat lalui. Hanya guru-guru yang pernah berkhidmat di pedalaman akan dapat melalui. Mungkin ada yang pengalaman yang lebih teruk daripada saya, mungkin ada cerita-cerita yang lebih hebat daripada saya yang diorang sendiri lalui. Tapi apa yang kita lalui, kita jadikan ini adalah sebagai pengalaman hidup. Sentiasa bersyukur dengan apa yang ada, sebab kita tahu ada orang yang lebih kekurang, ada orang yang lebih susah daripada kita. So kepada bakal-bakal guru baru yang bakal berkhidmat di pedalaman, kuatkan fizikal, kuatkan mental, persiapkan fizikal dan mental anda. Sebab ada guru yang tak tahan duduk di pedalaman, keluar minta tukar. Tapi kalau anda dah bersedia dengan fizikal dan mental, korang boleh duduk di pedalaman dengan melalui cabaran-cabaran yang saya ceritakan tadi. Mungkin sekarang ada sekolah yang dah sedikit maju, sedikit moden, mungkin dah ada internet, dah ada line telefon. Tapi pengalaman tetap tak sama dengan orang lain. Ikhlaskan hati berkhidmat. Kadang-kadang kita membandingkan, kita susah di pedalaman, tak ada ni, berbanding dengan kawan-kawan di bandar yang ada macam-macam. Tapi ada ganjaran-ganjaran lain yang kita terima. Ikhlaskan hati untuk berkhidmat di pedalaman, sebab tak semua orang ada peluang macam ni. InsyaAllah ada ganjaran-ganjaran lain yang kita akan dapat. Itu saja untuk perkongsian kali ini. Terima kasih kerana menonton. InsyaAllah saya akan buat video lain lagi. Teruskan menonton. Ada kebaikan, kita kongsikan. Semoga kebaikan ini terus berjalan, terus bersebar. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk video akan datang. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye-bye.